Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Ceramah Pengurusan Minda. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Ceramah Pengurusan Minda ini terdapat pada muka surat 18 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.3 mendengar, memahami, memberikan respons terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. Murid-murid, berikut merupakan objektif pembelajaran iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan, memberikan respons terhadap 3 pesanan dan menyampaikan 3 pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi mengenai ceramah pengurusan minda. Kedua, mencatat 3 maklumat daripada dialog dalam bentuk peta aiting mengenai ceramah pengurusan minda. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran hari ini, iaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan, memberikan respons terhadap 3 pesanan dan menyampaikan 3 pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam situasi formal mengenai ceramah pengurusan minda. Kedua, murid berjaya mencatat 3 pesanan daripada dialog dalam bentuk peta dakap mengenai ceramah pengurusan minda. Murid-murid, sila teliti gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Pernahkah kamu menghadiri ceramah kesihatan? Bagus! Tahniah kepada murid yang pernah menghadiri ceramah kesihatan. Mungkin murid-murid pernah menghadiri ceramah kesihatan mengenai penjagaan diri mahupun mengenai nyamuk Aedes. Tujuan ceramah kesihatan ini diadakan adalah untuk memberikan kesedaran kepada murid mengenai kepentingan menjaga kesihatan diri. Apabila kita mendengar ceramah itu, kita mestilah memberi tumpuan sepenuhnya. Murid-murid juga digalakkan untuk mencatat maklumat supaya kita dapat mengingati perkara yang disampaikan semasa ceramah itu dilaksanakan. Akhir sekali, kita mestilah menghormati penceramah dengan tidak membuat bising. Sekarang, sila baca jenis ayat dan ayat ragam mengenai rahsia kebahagiaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca jenis ayat dan ragam ayat dalam buku teks ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Baiklah murid-murid,
Sila baca maklumat mengenai ceramah pengurusan minda yang terdapat pada kain rentang ini. Kemudian, lafazkan dialog antara watak Cikgu Mazidah dan Izuni dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, mari kita meneliti maklumat yang terdapat pada kain rentang ini, iaitu tajuk ceramah pengurusan minda ini mengenai minda sihat, emosi stabil, tindakan tepat. Tarikhnya tidak dinyatakan di situ dan dinyatakan sahaja bulannya, iaitu bulan Februari. Murid bolehlah menyatakan sendiri tarikh yang sesuai. Kita lihat masa ceramah ini iaitu pada pukul 8 pagi. Kita lihat tempat ceramah ini iaitu di Dewan Sekolah Kebangsaan Taman Kencana. Penceramah bagi ceramah ini iaitu Dr. Alia binti Osman yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Oleh itu, mari kita lafazkan dialog Cikgu Mazidah dan Izuni dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bersama-sama. Izuni, sekolah kita akan mengadakan ceramah tentang pengurusan minda. Oleh itu, tolong sampaikan pesanan saya kepada Sarmila. Buat persediaan awal dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan minda. Seterusnya, sampaikan pesanan saya kepada Jega. Sila hias dewan dengan beberapa keping poster tentang kesihatan minda dan emosi. Akhir sekali, suruh Siume dan Amar kumpulkan soalan daripada kawan-kawan untuk diajukan kepada penceramah. Kemudian, letakkan soalan tersebut di atas rostrum. Baiklah, cikgu, saya akan menyampaikan pesanan itu. Sekarang, sila baca jenis ayat dan ayat ragam mengenai rahsia kebahagiaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca jenis ayat dan ragam ayat dalam buku teks ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Untuk pengetahuan murid-murid, dalam maklumat yang bergaris warna merah merupakan pesanan kepada Sarmila, manakala yang bergaris kuning merupakan pesanan kepada Jega. Bagi yang bergaris warna biru merupakan pesanan kepada Siume dan Amar. Mari kita lihat dalam dialog Cikgu Mazidah itu terkandung 4 pesanan yang perlu disampaikan oleh Izuni kepada rakan-rakannya. Kita lihat garisan yang berwarna merah itu merupakan pesanan untuk Sarmila. Buat persediaan awal dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan minda. Jadi di sini Sarmila hanya perlu melakukan satu tugasan, iaitu membuat persediaan awal. Kita lihat pesanan kepada Jega pula, iaitu sila hias dewan dengan beberapa keping poster tentang kesihatan minda dan emosi. Di sini merupakan pesanan yang disampaikan oleh Cikgu Mazidah
kepada Jega. Dan pesanan yang ada di sini iaitu satu sahaja, iaitu sila hias Dewan. Dan kita lihat pesanan yang terakhir yang disampaikan oleh Cikgu Mazidah kepada Izuni untuk disampaikan kepada rakan-rakannya iaitu Siomeh dan Amar. Antara pesanannya iaitu kumpulkan soalan daripada kawan-kawan untuk diajukan kepada penceramah. Kemudian letakkan soalan tersebut di atas rostrum. Jadi di sini dalam tugasan yang perlu Siomeh dan Amar laksanakan terdapat dua pesanan ataupun dua tugasan, iaitu kumpulkan soalan dan juga letakkan soalan tersebut. Diharapkan murid-murid dapat memahami pesanan yang disampaikan oleh Cikgu Mazidah kepada Izuni untuk disampaikan kepada rakan-rakan Izuni tadi. Sekarang, sila baca jenis ayat dan ayat ragam mengenai rahsia kebahagiaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca jenis ayat dan ragam ayat dalam buku teks ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Seterusnya, sila sampaikan pesanan daripada Cikgu Mazidah kepada Sarmila, Jega, Siomeh dan Amar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selepas itu, sila berikan respons terhadap pesanan itu tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, murid-murid menjadi watak Izuni untuk menyampaikan pesanan daripada Cikgu Mazidah kepada rakan-rakannya tadi, iaitu ketiga-tiga orang rakannya. Oleh itu, murid perlu menyampaikan pesanan itu dengan cara yang sopan supaya tidak menyakiti hati kawan-kawan yang lain. Sekarang, sila baca jenis ayat dan ayat ragam mengenai rahsia kebahagiaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca jenis ayat dan ragam ayat dalam buku teks ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Ini merupakan pesanan yang disampaikan oleh Izuni dan respons yang diberikan oleh rakan-rakannya. Di sini cikgu sudah pun memberikan contoh penyampaian pesanan dan juga respons yang sesuai daripada pesanan yang diterima oleh Izuni. Oleh itu, mari kita lafazkan dialog berdasarkan watak Izuni dan juga watak Siomeh dan Amar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu Mazidah berpesan kepada kalian supaya mengumpulkan soalan daripada kawan-kawan untuk diajukan kepada penceramah. Kemudian, letakkan soalan tersebut di atas rostrum. Kita lihat respons
yang diberikan oleh Xiaomei dan Amar. Kami akan melaksanakan tugas tersebut itu dengan segera. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Xiaomei dan Amar tidak menolak tugasan itu dan menerima tugasan oleh Cikgu Mazidah untuk mengumpulkan soalan daripada kawan-kawan. Seterusnya kita lihat watak Izuni bersama Jega dan Sarmila. Mari kita menuturkan dialog watak-watak ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kita lihat di situ ya. Sarmila, Cikgu Mazidah berpesan kepada kamu supaya membuat persediaan awal dengan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan minda. Kita lihat respons yang diberikan oleh Sarmila. Terima kasih Izuni, saya akan melaksanakannya nanti. Jadi di sini Sarmila juga tidak menolak ataupun membangkang arahan yang diberikan oleh Cikgu Mazidah. Kita lihat pesanan yang terakhir iaitu kepada Jega. Jega, beliau menyuruh kamu supaya menghias dewan dengan beberapa keping poster tentang kesihatan minda dan emosi. Kita lihat respons yang diberikan oleh Jega kepada Izuni. Baiklah Izuni, saya akan menghias dewan tersebut. Jadi di sini Jega juga tidak menolak tugasan yang diberikan oleh Cikgu Mazidah. Untuk pengetahuan murid-murid, tulisan yang berwarna merah itu merupakan kata ganti nama diri. Cikgu akan terangkannya sebentar lagi mengenai kata ganti nama diri. Sekarang, sila baca jenis ayat dan ayat ragam mengenai rahsia kebahagiaan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca jenis ayat dan ragam ayat dalam buku teks ini mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih, makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Sekarang, cikgu mahu menjelaskan kepada murid-murid mengenai kata ganti nama diri. Terdapat 3 kata ganti nama diri, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Kita lihat kata ganti nama diri pertama yang terdapat dalam dialog tadi iaitu saya. Saya merujuk kepada kata ganti nama diri pertama yang menunjukkan bilangannya seorang. Seterusnya, kami. Kami merupakan kata ganti nama diri pertama yang merujuk kepada bilangannya yang ramai. Contoh-contoh lain kata ganti nama diri pertama iaitu aku dan kita. Juga terdapat dalam bahasa istana yang digunakan dalam kata ganti nama diri pertama iaitu beta dan patik. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua yang terdapat dalam dialog tadi iaitu kamu
kamu digunakan untuk bilangannya yang seorang. Seterusnya, kalian. Kalian merujuk kepada bilangannya yang ramai. Kita lihat contoh-contoh lain bagi kata ganti nama diri kedua, iaitu engkau dan juga anda. Seterusnya, kita lihat kata ganti nama diri ketiga, iaitu beliau. Dalam dialog tadi terdapat penggunaan kata ganti nama diri ketiga, iaitu beliau. Beliau ini kebiasaannya merujuk kepada orang yang berkerjaya. Dan kita lihat yang kedua, iaitu nya. Nya merujuk kepada milik ataupun kepunyaan. Di sini juga terdapat contoh-contoh lain bagi kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia dan baginda. Baginda ini lebih diberikan ataupun digunakan oleh sultan ataupun sesuatu pemerintah yang lebih tinggi jawatannya. Diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan kata ganti nama diri ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita lakukan aktiviti yang ketiga, iaitu sila catat pesanan yang disampaikan oleh Cikgu Mazidah tadi kepada ketiga-tiga rakan Izuni dalam peta dakap. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Oleh itu, murid perlu mencatatkan semula pesanan Cikgu Mazidah kepada 3 orang rakan Izuni tadi dalam peta dakap seperti yang cikgu tunjukkan ini. Diharapkan murid-murid dapat mencatat pesanan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.